A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di satu majlis yang baik dan majlis ilmu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah nak seseorang tu menjadi baik, Allah bagi dia belajar dan faham agama. Jadi nilai kebaikan seseorang bukan pada harta, bukan pada rumah, bukan pada keturunan, tapi nilai kebaikan, kemuliaan seseorang ialah terletak pada setakat mana dia faham agama, setakat mana dia faham dan dia beramal. Kalau dia harta banyak, rumah besar, tapi dia jahil agama, dia tak ada kebaikan apa-apa. Di sisi Allah tidak ada nilai. Tapi kalau dia miskin, rumah pun kecil, kerja pun cukup makan, tapi dia faham agama, dia beramal dengan apa yang Allah perintah dalam Al-Quran, maka dia ada kemuliaan, ada nilai di sisi Allah. Dia adalah orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Bukan sebab harta, tapi sebab ilmu. Sebab itu ilmu adalah asas. Benda yang paling penting dalam hidup. Bukan makan, bukan duit. Tapi yang paling penting dalam hidup ialah ilmu. Sebab kita nak kita hidup kita hidup nak makan, tapi kita kena ingat, kita makan tu rezeki daripada Allah. Kita hidup nak sihat, tapi kita kena ingat, sihat tu daripada Allah. Kita hidup nak berkahwin, nak beranak kan, tapi semua tu anugerah Allah. Jadi kalau kita nak semua tu, nak rezeki, nak makan, nak kahwin, nak rumah, kita kenalah siapa yang bagi tu. Itu dia panggil ilmu. Jadi ilmu yang paling penting apa dah? Bukan pandai bertukar rumah, bukan pandai memasak, tapi ilmu yang paling penting ialah ilmu kenal siapa yang bagi rezeki pada kita, siapa yang bagi kita sihat, siapa yang bagi kita bahagia. Jadi ilmu kenal Allah adalah sangat penting. Sebab itulah tidak ada satu pun kat dunia ni yang kita buat melainkan semua akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tak tahu, kita tak ada ilmu, kita buat aja apa saja. Ya Allah suka pun kita buat, ya Allah marah pun kita buat sebab jahil. Maka kita akan disoal di akhirat besok dan kita akan dibalas. Kalau kita buat benda yang salah, ya Allah tak redha, kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana kita nak buat apa yang Allah redha sahaja, supaya di akhirat besok kita tak disoal. Kalau disoal apa, kita lepas. Macam mana? Kita kena tahulah apa yang Allah suka, apa yang Allah tak suka. Itulah ilmu. Macam mana kita nak tahu apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka?
Macam mana adik? Adik nama apa adik? Ha? Fakro. Macam mana Fakro? Macam mana nak tahu? Yang ni Allah suka, yang ni Allah tak suka. Macam mana nak tahu? Apa tu? Siapa tahu? Macam mana kita nak tahu? Kalau kita kahwin kan, kita akan buat yang suami suka saja, betul kan? Tapi masalah kita tak tahu apa yang suami kita suka. Nak buat macam mana nak tahu? Belajar kat mana? Sekolah. Belajar sekolah. Sekolah apa tu? Dia kalau kolam tu kan. Tapi kalau ada sabdu kolah, itu sekolah. Itu kelebihan bahasa Kelantan. Huruf sama, K-O-L-A-S. Kalau sebut tanpa sabdu, kolah lah tempat kita ambil wudu. Tapi kalau ada sabdu kolah, itu sekolah. Betul kan? Itu bahasa seni bahasa Kelantan. Bodoh lain. Okey. Belajar sekolah. Jadi kalau kita nak tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tak suka, cara apa? Pergi sekolah. Tapi ramai yang pergi sekolah buat juga yang Tuhan tak suka, betul? Mengumpat, buka aurat, tak solat. Betul, Dek? Betul? Habis nak tahu mana? Sekolah tak boleh. Al-Quran. Kena dapat tahu daripada Al-Quran. Okey, adik baca Quran tak? Tak tahu. Tak tahu jugalah. Jawapan betul, tapi tak buat pun. Kita nak tahu apa yang Allah tahu, semua ada dalam Al-Quran. Apa yang Allah tak suka, semua ada Al-Quran. Jadi kalau kita tak tahu, tak faham Al-Quran, banyak tak kita akan buat benda yang Allah tak suka? Banyak tak? Banyaklah sebab kita tak tahu. Macam kita tak belajar undang-undang kan? Kita tak tahu apa makna lampu merah, apa maksud lampu hijau, kita tak tahu. Kita langgar je. Orang kata, tak boleh. Mana saya tahu? Boleh tak kita jawab macam tu? Tak boleh, kena belajar kan? Semua orang tahu lampu hijau boleh jalan, betul? Barulah selamat. Lampu merah barulah selamat. Kena belajar, kena tahu. Tapi kalau ya Allah kata haram kita tak tahu, ya Allah kata halal kita tak tahu, kita akan langgar je. Betul tak? Makna kalau nak tahu apa yang Allah suka, apa yang Allah tak suka, kena belajar apa tadi, Dek? Al-Quran. Okey, belajar Quran tu macam mana? Belajar baca sampai habis ataupun belajar faham maksud ayat tu? Faham maksud ayat. Setakat ni adik berapa ayat dah faham? Berapa ayat dah? Berapa garu kepala? Tak ingat. Tak ingat ke tak ada ayat faham? Ada. Contoh? Alhamdulillah. Apa makna dia? Tak ingat juga. Benda simple kan? Alhamdulillah surah Fatihah yang kita baca setiap hari. Tapi berapa ramai yang baca setiap hari daripada kecil tapi tak faham. Betul tak? Dia kata apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi dia tak taat kepada perintah Allah. Makna orang apa ni? Puji Tuhan tapi tak taat pada Allah. Ada ciri-ciri? Apa dah? Munafik lah. Macam kita dengan suami kan. Kita puji suami. Abah ni baik. Abah ni handsome. Lepas tu suami kita kata buat kopi. Tak nak. Okey tak? Ada faedah tak puji tu? Tak ada faedah. Dia kata Alhamdulillahirrabbilalamin. Tuhan kata tutup aurat. Tak nak tutup. Tak ada faedah puji. Betul tak? Sebab tu kita kena ada ilmu.
dan ilmu tak dalam Al-Quran. Sebab tu dalam satu hadis sahih Nabi bersabda, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in an umrihi fima afnahu wa an ilmihi bimaza amila bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia, Nabi kata di hari akhirat besok di padang mahsyar. Adik tahu apa padang mahsyar? Siapa tahu padang mahsyar? Apa dia? Padang pasir. Macam mana adik tahu pada masa? Ha? Oh, sejak ustaz lahir. Ni pertama kali ustaz tahu pada masa adalah padang pasir. Adik belajar mana? Adik belajar mana? Ha? Oh. Tak, kalau pada mahsyar adalah padang pasir, negeri paling banyak pada mahsyar negara Arab lah. Betul kan? Pada masa ni, masa kat dunia ke ataupun selepas kiamat? Selepas kiamat. Dia bukan pada pasir. Bukan pada pasir. Okey. Nabi kata, bila berlaku kiamat dan manusia dihimpun di padang mahsyar, hari kiamat, bukan pada pasir, maka Nabi kata, dua kaki setiap hamba di padang mahsyar tak akan bergerak. Berdiri diam je. Tak akan bergerak sehingga ditanya 4 soalan. Bila dah mati, lepas tu kiamat, lepas tu lama ditiup lagi sangkakala, kemudian keluar daripada kubur semua pergi pada mahsyar. Bila duduk pada mahsyar, dia duduk kerah macam tu je, tak bergerak. Sehingga disoal 4 soalan. Apa soalan ni? Siapa tahu? Apa soalan dia? Ha? Marabbuka. Marabbuka dah lepas dah, itu dalam kubur. Ha. Apa? Apa iman kamu? Tak. Yang marabbuka itu dalam kubur. Ini dah habis kita kubur dah. Adik tak ada pengalaman ke masuk kubur? Yang siapa Tuhan kamu, apa agama kamu, itu dalam kubur. Okey, yang ustaz nak cerita ni mana? Lepas keluar daripada kubur, daripada mahsyar. Okey, Nabi kata, seseorang hamba tak akan bergerak kakinya. Berdiri keras. Sehingga ditanya 4 soalan. Kalau boleh jawab, alhamdulillah. Kalau tak boleh jawab, habis. Itu tanda dia celaka lah. Okey, apa soalan ni? Tentang soalan pertama. Bukan. Tentang umur dia. Bukan berapa umur. Adik ni baguslah. Suka menjawab walaupun salah. Okey. Tentang umurnya, bukan berapa umur. Tentang umur, iaitu umur dia sejak dia balik sampai dia mati, dia buat apa? Apa dia umur? Umur apa dia? Apa dia? Oh, makna lepas beranak tu dia kena tanya soal terus. Bukan. Allah akan tanya bila start balik. Masa kecil-kecil ni tak ada soalan. Masa kecil tak ada soalan. Akhir balik. Katalah kita start balik umur 12 kan? Start umur 12 tu, kita cakap apa, buat apa, semua akan dikira.
Kalau baik, dapat pahala. Kalau salah, dapat bila? Bila mula balik. Yang sebelum balik tu, tak ada soalan. Okey, boleh faham? Jadi soalan pertama ialah kita akan ditanya tentang umur kita daripada balik sampai mati. Apa soalannya? Mu buat gapo? Start daripada balik sampai mati. Ni. Sekarang ni umur kita ni. Umur kita ialah yang kita bernafas. Setiap saat, setiap minit, setiap jam, setiap minggu, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, semua tu umur. Walaupun satu nafas, itu umur. Allah akan tanya. Semalam, pukul 9 kamu buat apa? Pukul 10 buat apa? Pukul 11 buat apa? Sekarang pukul 3.35 buat apa? Semua akan disoal. Kalau buat baik, Allah bagi pahala. Kalau buat jahat, Allah bagi dosa dan ada hukumannya. Faham? Start kita balik sampai kita mati, semua akan disoal. Makna apa tu? Ada satu pun umur kita setelah balik yang percuma. Tak ada percuma. Semua Allah akan tanya. Macam kita duduk rumah lah. Ada elektrik kan? Percuma ke kena bayar? Kena bayar. Siapa bayar? Adik bayar? Mak. Oh, pok tak bayar. Okey. Jadi kalau kita tak bayar jadi apa? Kalau elektrik itu? Tak ada api. Betul tak? Sebab tu kita bayar. Jadi setiap elektrik kita guna, walaupun 1 minit akan dikira. Betul tak? Dan kita bayar. Sebab apa? Takut kena potong. Maka begitu juga umur kita, setiap saat, setengah saat pun Allah akan tanya, kamu buat apa ni? Kamu buat taat perintahku ataupun lawan aku? Agak-agak sekarang umur apa dah? Kak umur apa dah? 57. Okey, sejak balik tu sampai 57, agak-agak banyak buat benda baik ke benda jahat? Oh, jamin muda joli. Joli tu benda tak baik lah. Lepas tu dah bertaubat dah. Taubat dah. Bertaubat masa umur berapa? Oh, lepas kahwin lah. Okey, lepas kahwin sampai sekarang. Banyak buat dosa ke banyak buat pahala? Oh, rasa macam tak ada dosa dah. Oh, rasa macam tak ada dosa. Bagus. Oh. Macam mana Kak boleh rasa macam tak ada dosa tu? Macam mana tu? Tak, macam mana Kak boleh rasa macam tak ada dosa dah? Macam mana? Ada. Jadi, semua akan dikira. Ni, kita buat apa sekarang, Allah akan soal. Tak ada umur yang percuma. Semua kena bayar bil. Bil apa? Bil pertama, bil umur. Cuba bayangkan, bila kita mati, Allah cek semua tu. Sejak daripada balik sampai mati. Banyak kita buat dosa ataupun pahala. Kalau buat dosa, bertobat ke tak? Ulang balik ke tak? Kena takut. Kena rasa takut. Tambah-tambah kalau kita tak seorang kan. Kita dengan suami pula dengan isteri. Banyak dosa dengan suami, dosa dengan isteri, dosa dengan anak, dosa dengan mak bapak kan. Banyak. Dosa dengan jiran. Oh, banyak pula. Sebab itulah penting apa dia? Macam mana kita nak lepas jawapan tu?
Umur kita guna pada benda yang baik, yang Allah suka. Macam mana nak lepas? Macam mana nak lepas? Kita nak pastikan umur kita tu paling-paling kurang lah. Banyak kita buat yang baik, ya Allah redha. Macam mana kita nak tahu? Kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Kalau kita tak tahu apa yang Allah suka, apa yang Allah tak suka, banyak umur kita habis pada benda yang Allah tak suka. Betul kan? Di akhirat besok tak lepas. Soalan pertama tak lepas dah. Soalan kedua. Soalan kedua apa dia? Tentang? Ada riwayat lain, soalan khusus waktu muda. Soalan khusus yang tadi umur. Umur tu sebenarnya masuk waktu muda. Tapi ada soalan khusus. Masa muda kamu buat apa? Joli ke apa? Oh, mayadok bosadok. Lo ni tak tinggal lah. Oh, sebab tua lah ni solat dah. Okey. Jadi soalan kedua ialah tentang soalan kedua tentang muda. Waktu muda. Kenapa ada soalan khas waktu muda ni? Sebab waktu muda lah nafsu kuat, tenaga kuat dan paling susah nak buat baik. Tiba-tiba waktu muda dan lawan nafsu, dia pergi solat. Dia tutup aurat. Oh tu kelebihannya sangat besar. Beza tak tutup aurat masa muda dengan tutup aurat masa tua? Beza tak? Apa yang beza? Pahala tutup aurat masa muda lagi besar. Sebab cabarannya nafsunya kuat. Tapi dia lawan, dia boleh tutup. Okey, itu soalan masa muda. Soalan yang ketiga. Tentang ilmu. Kadang-kadang kita tahu, tapi kita tak buat. Allah akan soal. Kamu dah tahu kan, wajib tutup aurat. Kenapa tak buat? Kena soal. Kamu dah tahu kan, membazir itu haram. Membazir itu saudara syaitan. Kenapa membazir juga? Kena soal. Oh, agak-agak lepas ke? Kamu tahu kan, cakap suami dengan suara kasar, salah. Kamu dah tahu. Kenapa masih tengking suami lagi? Semua kena soal. Suami pun kena soal. Kenapa tak ajar isteri agama? Itu adalah wajib. Kenapa tak ajar? Kena soal. Anak pun kena soal. Kamu dah tahu wajib taat pada mak bapak. Wajib cakap lembut dengan mak bapak. Kenapa cakap kasar juga? Kena soal. Agak-agak lepas ke? 3 soalan. Berat. Soalan keempat. Soalan keempat. Soalan keempat ke apa? Tentang harta. Tentang harta. Allah akan soal. Tentang harta ni ada 2 soalan. Tentang harta kita, Allah akan soal. Di mana tadi? Di pada mahsyar. Pada mahsyar pada? Masa kat dunia ke masa di akhirat? Maknanya setiap hamba tak akan bergerak sehingga di soal 4 ni. 4 soalan ataupun 5. Okey. Soalan keempat apa tadi? Tentang harta. Apa soalan dia? Allah akan tanya, harta ni mau ambil kat mana? Halal ke haram? Kalau ambil sebab tipu orang, habis. Saya ni, ataupun dia bekerja pukul 8, sepatut balik pukul 5. Tapi dia balik pukul 4. Harta yang pukul 4 sampai pukul 5 haram. Sepatut dia kerja pukul 8. Tapi dia masuk pukul 9. Harta gaji dia dapat pukul 8 hingga pukul 9 haram. Ataupun dia pergi pukul 8. Dia balik pukul 5. Tapi tengah-tengah tu dia rehat 2 jam. Itu harta haram. Orang bagi gaji supaya mengajar sekian, tapi dia mengajar sikit je. Itu harta haram. Kena soal. Berapa banyak ni? Walaupun satu sen. Faman ya'mal misqala dzarratin
khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Walaupun satu sen kamu dapat cara haram, kamu akan disoal. Yang kedua, soalan untuk harta apa dia? Soalan untuk harta. Tentang guna gapo harta ni. Kadang-kadang dia dapat cara dapat halal. Tapi bila dia guna untuk beli benda yang haram pun tak lepas. Faham? Jadi manusia dengan harta ni ada 3 jenis. Manusia dengan harta ada tiga jenis. Pertama, orang yang celaka. Dia dapat sumber yang haram, dia belanja pada benda yang haram. Ini memang celaka ni. Cara dapat duit pun salah, menipu, curi tulang. Lepas tu dia belanja pula beli benda haram. Ini memang celaka ni. Yang kedua, dia dapat sumber yang halal. Dia kerja halal, tapi dia guna duit itu untuk beli benda haram. Ini celaka juga. Yang selamat satu je. Dapat duit cara halal dan dia guna benda yang halal. Ini je selamat. Boleh faham? Agak-agak lepas tak kita di akhirat besok? Tak tahu kan? Adik kalau mati masa ni, okey, lepas. Kalau mati masa belum balik, tak ada soalan. Jadi adik nak mati sekarang ke lepas balik? Sebab itulah kadang-kadang kalau anak kita mati masa kecil, kena bersyukur. Kena bersyukur. Kenapa? Anak kita kalau mati belum balik, confirm ahli syurga. Dan kita tak akan ditanya. Tak ada soalan pasal anak kita. Sebab apa? Dia mati sebelum. Tapi kalau anak kita besar, ada soalan untuk kita. Kamu ajar tak anak kamu agama? Anak kamu solat tak 5 waktu? Anak kamu tutup aurat? Semua mak bapak kena tanggung. Kena jawab. Boleh? Kadang-kadang suami kita dapat duit halal. Kan? Tapi dia beli rokok. Lepas ke tak? Saya tak tahu rokok tu halal ke tak. Rokok halal ke tak, Kak? Tak. Oh. Oh, ada rokok halal, ada rokok haram. Adik belajar dengan siapa? Oh, apa dia? Boleh tak bagi tahu Ustaz, apa rokok yang halal, apa rokok yang haram? Tak tahu? Oh. Tengok bahaya. Bila kita tak ada ilmu, kita tak tahu rokok tu halal haram. Betul tak? Bila tak ada ilmu, kita akan langgar je perintah Allah. Tengok rupa-rupanya haram. Sebab tu kena belajar. Kalau kita belajar tajwid je, kita dapat tahu tak rokok tu halal ke haram? Tak dapat. Kan? Okey, semula. Rokok halal ke haram? Oh, haram pula. Cepat berubah. Paling-paling kurang rokok tu membazir. Betul tak? Ada faedah tak? Siapa yang suka suami dia serokok? Kat tangan. Oh, paling benci. Benci pada rokok ke benci pada suami? Benci rokok. Tapi yang isap rokok tu suami. Mak gona. Okey, adik suka tak ayah isap rokok? Tak suka? Busuk. Tengok, itu fitrah tu. Fitrah semula jadi memang tak suka. Budak pun tak suka. Kan? Jadi kalau mak bapak akan disoal, kenapa merokok? Duit dapat daripada sumber yang halal. Okey, lulus. Tapi guna pada benda yang salah. Boleh faham? Kadang-kadang perempuan, duit halal daripada suami, tapi dia beli apa? Dia beli apa? Jecu.
Gecu tahu gecu? Gecu tahu gecu? Ha? Lipstick. Oh. Oh, mak adik memang suka beli. Adik, mak ada sini? Tak ada, patutlah berani. Jadi kalau duit halal daripada suami, tapi dia beli gecu. Halal ke haram? Oh. Halal. Tapi kalau dia beli, lepas tu dia pakai, lepas tu dia tunjuk depan orang ramai. Oh, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Oh, dosa. Kenapa berdosa? Kalau dia tunjuk depan orang, berdosa. Kalau dia pakai depan suami dia je, depan tok lelaki dia dalam rumah, halal. Ah, bagus adik. Balik bagi tahu mak. Mak, jangan beli gecu. Kalau nak beli, pakai dalam rumah. Berani cakap? Alhamdulillah. Itu anak yang baik tu. Anak yang baik. Kadang-kadang, duit halal, tapi kita beli benda yang membazirkan. Kadang-kadang kita tak pakai pun, tapi sebab berkenal, kita pun beli. Lepas tu simpan. Berdosa ke tak? Berdosa akan disoal. Berapa ramai yang miskin tak cukup makan, kita beli barang, simpan. Betul tak? Pentingkan diri sendiri. Ya Allah, banyak tak dosa yang kita buat bila kita jahil, bila kita tak belajar. Betul kan? Jadi berapa soalan semua? Ha? 4. Okey adik, sini sekejap. Sekejap, ustaz nak bagi hadiah ni. Okey. Adik boleh cerita apa dia 4 soalan yang akan ditanya daripada masa. Kalau boleh jawab, ustaz bagi hadiah. Okey, cerita. Tengok depan. Adik anggap semua ni anak murid adik ni. Ha? Oh, dia tanya ustaz nombor 1, gapo? Soalan nombor 1 tentang umur pandai pun. Soalan nombor 1 pasal umur. Soalan nombor 2? Muda. Pasal waktu muda. Soalan nombor 3? Diam. Soalan nombor 3 pasal? Tak ingat nombor 3. Okey, soalan nombor 4. Nombor harta. Soalan nombor 5? Soalan lagi. Pasal? Pasal ilmu. Okey, boleh adik ulang balik. Adik cerita daripada masa nanti seorang hamba tu tak boleh bergerak kaki dia sehingga dia tanya 4 soalan. Cuba adik. Nak bagi hadiah ni. RM10. Boleh? Tak boleh, RM20. Oh, tak boleh. Okey, siapa nak cerita? Siapa boleh cerita balik? RM10. RM10 hadiah. Boleh? Tadi dah sebut dah. Apa cerita je. Macam adik sembang dengan kawan-kawan. Kuat sikit. Ha? Oh ya, Gana. Cerita macam ustaz cerita. Ringkas je. Kuat sikit.
Seorang hamba Seorang hamba yang duduk di padang mahsyar berdiri tegak seperti batu. Okey, teruskan. Dan Tuhannya hanya 4 soalan. Yang pertama, umur. Kedua, muda. Ketiga, tak tahu. Keempat, Okey. Yang keempat, harta. Yang kelima, ilmu. Okey. Bagi tepukan. Okey. Bagi hadiah. Siapa ada RM10 bagi? Dahulukan. Okey, duk dia. Siapa ada RM10 bagi dahulukan. Okey. Okey. Ini ilmu ni, penting ni. Penting budak-budak, adik-adik macam ni, daripada kecil lagi kita ajar dia. Apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tak suka, apa dosa, apa pahala, supaya apa? Daripada kecil lagi, dia berlatih. Buat benda yang Allah suka je. Bukan yang nafsu suka. Bukan yang mak bapak suka. Cuba bayangkan kalau budak-budak kecil macam ni, kita didik daripada kecil. Dia akan membesar dalam keadaan dia tak buat dosa ataupun dia cuba elakkan. Kalau buat, dia bertaubat. Tapi kalau adik-adik tak tahu apa dosa, apa pahala, dia akan buat sampai ke tua. Dia joli je, kan? Subhanallah. Jadi saya nak tekankan di sini ialah adik-adik ni, mak-mak, ibu-ibu ni, belajarlah agama. Kita minta Along yang mengajar dan Sarimah, Puan Sarimah, bagilah selit sikit-sikit ilmu tu. Sebab kalau dia belajar Quran saja, dia tak dapat ilmu apa-apa, betul tak? Bagus ajar Quran, baca dengan betul, bagus. Tapi dia jahil. Lepas baca Quran, dia buat dosa, betul tak? Rugilah. Lepas baca Quran, dia mengumpat. Sebab jahil, sebab tidak ada ilmu. Jadi tolong diri kita, tolong anak-anak kita, tolong orang masyarakat awam, supaya mereka berilmu. Supaya mereka tahu yang ni dosa, yang ni pahala. Dan supaya paling penting apa dia? Di akhirat besok dia selamat. Dapat jawab 4 soalan tadi. Okey. Boleh ya? Saya rasa cukup setakat tu. Jadi kita minta, saya ulang sekali lagi, mintalah guru-guru yang mengajar tu tolong. Kalau guru tak ada ilmu, kewajipannya apa? Guru kena cari ilmu. Macam mana guru nak bagi ilmu pada pelajar kalau dia tak ada? Maka kewajipan dia sendiri kena belajar. Dia tak boleh dia kekal dalam keadaan tak ada ilmu. Nanti dia nak kahwin, dia pun akan ada anak. Tapi dia tak ada ilmu. Macam mana dia nak jadikan anak dia orang yang baik? Jadi tolonglah belajar. Dan boleh ikut kelas tadabbur saya. Boleh ikut kelas tadabbur saya. Saya pun ada ajar hadis. Ada ajar apa lagi? Banyaklah tengok rakaman. Sebenarnya kalau kita nak ilmu sekarang, duduk kat mana pun kita dapat ilmu. Betul tak? Ni dalam hutan ni. Tapi kita orang boleh sampai kat sini. Internet pun laju. Kita boleh buat live. Semalam kita duduk Kota Baru, internet slow. Masuk dalam hutan, internet laju. Maknanya tak ada halangan. Kadang-kadang yang layak masuk syurga ni, yang layak masuk syurga, yang boleh jawab 4 soalan ni kadang-kadang orang kampung. Orang bandar tak boleh jawab. Bila tu? Bila orang kampung tu ada ilmu, tahu mana halal, mana haram, mana dosa, mana pahala. InsyaAllah dia selamat. Okey? InsyaAllah. Okey, ada soalan ke? Tak ada. Adik-adik ada soalan? Tak ada dah. Adik-adik ada nak cakap kat depan? Nak bagi peringatan pada mak ayah? Siapa lagi seorang? Boleh cakap apa yang Ustaz cakap. Nak cakap apa pun. RM10. Cepat.
Nak cakap? RM10. Datang. Ini yang perempuan, ada nak cakap? Ada nak cakap? Ada nak cakap? Okey. Kalau tak ada, semoga perhimpunan kita pada petang ini diberkati oleh Allah dan semoga menjadi sebab untuk kita lebih usaha untuk belajar agama. Untuk tahu apa yang Allah suka, apa yang Allah tak suka. Semoga kita mati nanti di pada mahsyar kita boleh jawab 4 soalan tadi. Siapa tak lepas jawab 4 soalan, itu tanda dia celaka. Siapa tak dapat jawab 4 soalan ni, itu tanda dia celaka. Jadi pastikan umur kita jangan habis pada benda yang sia-sia. Tengok TV 1 jam kan, Allah akan soal. Bersembah kosong setengah jam, Allah akan soal. Mengumpat lagi lah kan. Yang kedua, waktu muda dah lepaskan. Adik-adik ni, waktu muda pastikan. Waktu muda, guna waktu muda untuk taat pada perintah Allah. Jaga solat 5 waktu. Jangan lepak. Jangan buang masa. Jangan berkawan dengan budak-budak nakal. Yang ketiga, ilmu. Belajarlah. Kalau dah belajar, amal. Sebab tu ada satu hadis. Ada satu hadis Nabi sebut. Wailun. Sabda Nabi, wailun liman la ya'lam. Wa wailun liman alima summa la ya'mal. Maksud dia, celakalah orang yang tak tahu. Celaka. Orang yang tak tahu dan tak nak belajar. Orang ni celaka. Dan yang kedua, Nabi kata, wailun, celakalah juga orang yang dah tahu tapi tak buat. Itu dah celaka. Jadi siapa yang tak nak belajar, dia dalam masalah besar. Siapa yang dah belajar tapi tak buat pun, sama. Jadi jadilah orang yang ketiga. Apa dia? Orang ketiga, orang yang belajar dan orang yang buat apa yang dia belajar. Okey, jadi cukup setakat tu. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tidak baik daripada saya. Dan kita ada bagi sediakan makan kan? Dan saya dan tim ucapkan terima kasih pada Sarimah dan Along yang banyak korbankan masa untuk buka kelas dan mengajar Quran di sini. Cuma kita minta lah, tingkatkan. Selain pada mengajar Quran, selain mengajar tajwid, tingkatkan, tambah. Ajar ilmu. Dan Along dengan Sarimah, adik. Along dengan Sarimah boleh pakai buku poket tu. Kalau kita tak ada ilmu sangat, pakai buku poket tu. Start daripada buku matlamat hidup kan. Ajar pada budak-budak yang ataupun ibu-ibu ni. Baca 1 hari 2 page. Kan matlamat hidup. Habis buku tu, baca buku yang kedua. Apa dia? Buku yang kedua, kenapa anda wajib solat? Baca 1 hari 2 page. Pada pelajar-pelajar ni. 1 hari 2 page. Kan? Lepas tu dah habis buku kedua, kenapa anda wajib salat? Baca buku ketiga pada pelajar-pelajar. Apa dia? Sifat solat Nabi. Sifat wuduk Nabi. Cara wuduk yang betul kan? Ada gambar siap. Buku-buku tu membantu kita untuk memberi ilmu kepada pelajar. Habis sifat solat Nabi, buku keempat. Habis sifat wuduk Nabi, buku yang keempat, sifat solat Nabi. Apa tu masuk pula buku kelima, kepentingan tadabbur Al-Quran. Buku tu ada tak? Ada, semua ada. Cukup. Ada 10 buku semua. Separuh. Kalau boleh bagi ke budak-budak ni. Kalau yang tak boleh baca, tak payahlah. Adik-adik semua boleh baca kan? Bagi seorang satu. Suruh dia baca sekali. Dan sudah baca simpan sini. Kalau buat balik rumah biasanya hilang lah. Kan? Dia buat gapo tak tahu. Okey. Dan kami doakan supaya Allah bagi kekuatan pada guru di sini untuk terus berusaha untuk memberi ilmu pada pelajar.
Dan semoga Allah juga beri kekuatan pada orang kampung ni, ibu-ibu, adik-adik, supaya terus datang kelas untuk bertukar Al-Quran. Bukan nak bertukar Quran saja, tapi nak ilmu. Supaya apa? Supaya akhirnya dapat jawab di pada mahsyar, insya-Allah. Sekian, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. كتاب الله ترق جنان